Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Azam bin Atih. Selamat datang ke channel YouTube saya. Di video kali ini saya nak kongsikan dengan tuan dan puan berkenaan tentang bagaimanakah menghadapi rejection dalam jualan. Bagi seorang jurujual yang baru di dalam arena sales and marketing, dalam arena keusahawanan dan bisnes, rejection itu sesuatu yang sangat-sangat mereka mahu elakkan. Tetapi, tahukah tuan dan puan, rejection daripada pelanggan itu sebenarnya memberikan satu kesan yang bagus sekiranya kita tahu bagaimanakah untuk menghadapinya. Saya juga tidak terkecuali di dalam menghadapi banyak rejection. No, saya tak mahu, saya reject, saya nak fikir dulu, mahalnya. Selama 18 tahun saya di dalam bidang jualan dan pemasaran. Seringkali bila kita menghadapi rejection ataupun penolakan daripada pelanggan, kita akan mula memikirkan tentang kenapa pelanggan buat macam ni? Apa yang tak kena? Jadi jalan yang terbaik sebenarnya adalah bukannya terus membuat justifikasi kepada penyataan pelanggan. Maksudnya di sini, kalau pelanggan kata, oh saya tak mahulah produk awak ni. Kenapa tuan tak mahu? Kita tak boleh buat macam itu. Apa yang penting sekarang ini adalah kita perlu melihat kembali bagaimanakah diri kita mengawal keadaan ini. Kita perlu tengok balik apakah kenyataan kita itu ataupun semasa sales proses itu ada poin-poin yang penting tidak dinyatakan. Apakah tarikan ataupun tawaran itu tidak memberikan satu keterujaan kepada pelanggan. Dengan ini, kita akan dapat memperbaiki teknik closing kita ataupun teknik proses presentation kita kepada pelanggan. Dalam masa kita berfikir menghadapi rejection daripada pelanggan, menilai kembali apakah kekurangan kita dalam mempengaruhi pelanggan membuat keputusan pembelian, seterusnya barulah kita boleh membuat justifikasi ataupun penilaian dengan bertanyakan kepada pelanggan melalui satu saja soalan mudah yang boleh saya kongsikan. Jawapannya adalah dengan bertanyakan soalan, apakah maksud tuan? Apakah maksud puan? Contohnya begini, kalau kata kita jual sesuatu barang, tetapi bila ada pelanggan yang menyatakan, minta maaflah saya tak mahu produk ini. No, saya takkan sign agreement ini. So, jadi, setelah kita mengetahui apakah kekurangan kita dan kita bersedia, barulah kita bertanyakan kepadanya, baik, saya faham maksud tuan, tapi bolehkah tuan terangkan sedikit mengapakah tuan menolak tawaran saya ini? Mungkin sebagai satu panduan kepada saya. Jadi dengan ini, pelanggan akan rasa lebih terbuka dan tidak tertekan dalam membuat keputusan. Kemungkinan cara kita bercakap dengannya yang tidak berapa elok, atau kemungkinan environment, suasana untuk closing sale itu dalam keadaan yang bising, di kedai mamak dan sebagainya. Jadi ini mengganggu pemikiran pelanggan untuk membuat keputusan pembelian. Jadi dengan bertanyakan soalan, apakah maksud tuan? Apakah maksud puan? Dengan ini kita memberi peluang kepada pelanggan untuk menerangkan tentang maksud mereka menolak permintaan kita, menolak tawaran jualan produk kita kepada mereka. Dan apabila kita dapat saja jawapannya, kita akan membuat justifikasi sekali lagi apakah yang perlu kita lakukan. Contohnya jika pelanggan menyatakan, oh maksud saya produk ini terlalu mahal lah untuk saya tak mampu. Jadi dengan jawapan daripada pelanggan ini, barulah kita dapat tahu apakah poin yang boleh kita balas balik supaya pelanggan akan merasakan nilai itu lebih tinggi daripada harganya. Jika kita tidak tahu dan tidak faham maksud pelanggan, bagaimanakah kita untuk membuat timbal balas jawapan kepada apakah rejection pelanggan tadi? Okey, jadi sekiranya kita dapat melakukannya, insya-Allah sales itu akan menjadi milik tuan dan puan. Baik, itu saja perkongsian saya pada kali ini. Kita jumpa lagi di episod yang seterusnya. Sila tekan butang subscribe serta ikon loceng di bahagian bawah dan berikan komen sekiranya ada pertanyaan yang ingin diajukan, insya-Allah saya akan jawab. Itu saja, saya Muhammad Nur Azam bin Atih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.